billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati, lagi Allah kasihi, rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita sambung perbincangan kita tadabbur ringkas surah An-Namli, yang mana kita akan menyebutkan kisah bagaimanakah burung Udhud yang telah diperintahkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam untuk membawa satu surat dari Allah Sulaiman alaihi salam kepada Ratu Sabah. Adakah burung itu menunaikan perintah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan apakah reaksi Ratu Sabah itu? Kita akan temukan jawapan itu pada ayat yang ke-29, sehinggalah perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah sehingga ayat 33. Kalau ada waktu yang masih berbaki, kita terus ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Okay. Terjemahan ayat 29. Berkata dia, qalat di sini adalah Ratu Sabah. Ya ayyuhal mala', wahai para pembesar. Maknanya Ratu Sabah itu dia memanggil pembesar-pembesar dia. Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah kitab, iaitu surat Karim yang mulia. Maknanya burung Udhud itu telah membawa surat Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam seperti yang diperintahkan, dan memang ikut perintah Sulaiman surat itu mesti dijatuhkan. Dalam ayat ini kita mendapati bahawasanya Ratu Sabah beliau kenal, beliau tahu dan beliau arif bahawa surat ini bukan surat dari orang biasa. Sebab tu dia kata surat yang mulia. Mungkin dia nak kata ini surat rasmi, kan? Bagaimana beliau mengetahui surat itu bukan surat dari orang biasa? Wallahu ta'ala a'lam. Ayat Quran tidak menyebutkan bagaimana dia kenal dan dia tahu. Tetapi kalau kita lihat dari sudut watak dia, dia seorang ratu. Mungkin beliau sudah biasa bertemu dengan raja-raja. Beliau mungkin sudah biasa menerima utusan-utusan daripada mana-mana raja. Wallahu ta'ala a'lam. Adakah Nabi Allah Sulaiman dia ada cok moho surat itu? Wallahu ta'ala a'lam. Yang pasti ayat ni kata Ratu Sabah itu tahu surat itu dari orang yang ada pangkat, orang yang ada pengaruh, orang yang ada kuasa. Jadi berdasarkan ayat 29 ini, kesimpulan ringkas yang dapat saya keluarkan, ini sudut pandang saya. Mungkin tuan-tuan dan puan ada sudut pandang yang lain. Yang pertama, terbukti bahawa burung Udhud berkata benar. Ini sifat kena berkata benar. Belajar daripada burung Udhud. Ingat lagi, sewaktu Nabi Sulaiman melihat ketiadaan burung Udhud, kan dia tanya, burung Udhud ni
Dia pergi ke mana? Ke mana dia hilang? Kemudian kan tiba-tiba muncul burung uruk itu mengatakan dia datang pada sebuah daerah Sabak nak bawa berita yang yakin. Dan apa yang burung tu kata benar. Maknanya memang wujud Ratu Sabak itu. Ayat ini juga kita dapat belajar sifat patuh dan melaksanakan mana-mana arahan. Jadi burung itu telah ikut apa yang Nabi Allah Sulaiman arahkan. Yang ketiga, berdasarkan ayat yang kata itu adalah surat yang mulia, mungkin dapat kita belajar dalam urusan kerajaan perlu ada format yang rasmi. Nanti kita akan tengok macam mana format rasmi dalam surat tersebut. Okay. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-30. Ya, kerana Nabi Sulaiman raja, Ratu Sabak pun raja. Okay. Ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayhi wa'tuni muslimin. Ratu Sabak itu dia bagi tahu isi kandungan surat yang mulia itu apa. Dia kata sesungguhnya ia dari Sulaiman. Maknanya ada nama pengirim dari Sulaiman. Kemudian tajuk surat itu mulanya adalah ucapan dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah yang Ar-Rahman, lagi Maha Penyayang. Itu tajuk besar mula dia, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat inilah yang menjadi perbahasan para ulama fiqh. Bismillah tu termasuk tak dalam ayat Quran? Ayat ini menyebut iyalah sebab dia dalam ayat ini. Kemudian apabila dibaca perkara satu, perkara dua, perkara satu didapati isi kandungan surat itu bahawa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku. Itu isi yang pertama. Yang kedua, dan datanglah kepadaku sebagai orang Islam, sebagai orang yang berserah diri muslimin. Sebab kita tahu Ratu Sabak dengan rakyat dia menyembah matahari. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, misi dia adalah dakwah. Maka dia kata apa? Datang jumpa dia sebagai seorang yang sudah memeluk Islam. Okey. Ayat 31 ini yang dapat saya simpulkanlah secara ringkas sudut pandang saya adalah Nabi Allah Sulaiman memberi amaran jangan meninggi diri dari perintah Allah. Sebab sepatutnya pergi sujud kepada Allah, bukan sujud kepada matahari. Kita telah sebutkan bagaimana burung itu menyebutkan kenapa patut menyembah Allah yang Esa. Yang kedua, kalau baca ayat tadi seolah-olah Islam sudah ada ke zaman Nabi Sulaiman. Okay, kita boleh katakan Islam ni sebenarnya sudah dibawa misi-misi itu oleh semua Rasul. Kerana Islam ini adalah penyerahan diri. Jadi kalau kita seorang Islam, kita tak menyerahkan diri kita kepada Allah, tak nak ikut kata Allah, tak nak ikut perintah Allah, dia bukan Islam. Sebab Islam ni konsep dia kena menyerah diri. Nombor 3, dalam isi kandungan surat Nabi Allah Sulaiman, dia bukan nak apa pun. Sebenarnya dia membawa misi apa? Misi rahmat. Jadi kalau ada raja-raja yang asyik nak perang je,
Tu tak betul lah tu. Kan? Sepatutnya dia bawa misi apa? Pendamaian. Nombor 3 ni kita boleh ambil daripada potongan ayat yang mana tadi? Kan dekat kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dekat kalimah Bismillahirrahmanirrahim tu sudah ada misi rahmat. Bukan untuk perang, bukan untuk apa, tapi misinya adalah rahmat.